Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mempelajari topik kedua, iaitu konsep etika dan peradaban. Berikut merupakan sinopsis bagi topik kedua, iaitu kita adalah untuk memahami dan menghayati pergerakan sesebuah masyarakat, di mana terdapat 3 fokus utama. Fokus pertama adalah perbincangan tentang pergerakan idea dan amalan. Fokus kedua adalah konsep etika yang merangkumi konteks sejarah pemikiran, dan fokus ketiga adalah konsep peradaban berdasarkan susun masa pra-kolonial, kolonial dan juga pasca-kolonial. Berikut merupakan infografik berkaitan dengan sinopsis yang melibatkan susun masa, iaitu pra-kolonial, kolonial dan juga pasca-kolonial, di mana ia merujuk kepada zaman peradaban alam Melayu sehinggalah kepada zaman pasca-kolonial yang merangkumi elemen-elemen seperti perspektif agama dan juga kepercayaan serta pengaruh-pengaruh yang membentuk kepada peradaban pada waktu itu. Objektif yang kedua ini adalah untuk kita memahami konsep etika dan peradaban dalam konteks perkembangan idea dan amalannya, dan berikut merupakan hasil pembelajaran bagi topik kedua, iaitu yang pertama adalah menjelaskan konsep sejarah pemikiran manusia, dan juga yang kedua adalah konsep peradaban dalam sejarah pemikiran manusia itu sendiri. Dan terdapat 3 isi kandungan dalam topik kedua ini. Yang pertama adalah untuk menghayati pergerakan idea dan amalan etika, dan yang kedua adalah konsep etika yang merangkumi sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment, perspektif agama dan kepercayaan dan juga kolonial dan pasca kolonial. Dan subtopik yang ketiga adalah konsep peradaban, iaitu merangkumi kolonial dan juga pasca kolonial, timur dan barat dan juga perspektif agama dan kepercayaan. Subtopik yang pertama, dalam kita memahami pergerakan idea dan juga amalan etika dan peradaban di Malaysia pada hari ini, kita perlu memahami peradaban, pengaruh dan perubahan yang berlaku dalam konteks sejarah dalam persekitaran alam Melayu dan Nusantara, khususnya di tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Terdapat 2 perkara yang penting untuk pelajar fahami adalah membanding beza dan mengenali serta menghayati apakah kiraan tempoh masa seperti sebelum Masihi, selepas Masihi, abad dan juga kurun, dan begitu juga dengan peta-peta pada kurun-kurun tersebut. Berikut merupakan contoh-contoh peta dan juga pergerakan masa yang pelajar boleh lihat. Kerajaan Osmaniyah kurun ke-12, peta Melaka kurun ke-14, peta Nusantara kurun ke-15, kerajaan Kamboja Desa, kerajaan Champa, dan berikut merupakan elemen untuk memahami alam Melayu yang merujuk kepada kerajaan awal yang silih berganti dalam konteks peradaban ini. Perkembangan sejarah alam Melayu bermula daripada zaman prasejarah, zaman protosejarah dan kemudian beralih kepada zaman pensejarahan dan seterusnya zaman sejarah moden. Pelajar haruslah membanding beza 4 kategori zaman ini. Yang pertama, zaman prasejarah merujuk kepada zaman Paleolitik hinggalah ke zaman logam atau besi. Zaman protosejarah merujuk kepada kerajaan purba ataupun kerajaan awal ataupun kerajaan tua yang merangkumi Langkah Sukar, Kedah Tua, Ganggar Negara, Citu, Loyun dan juga Tantan. Seterusnya dia beralih kepada zaman pensejarahan, di mana zaman pensejarahan ini bermula kewujudan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan bermulanya perbentukan masyarakat yang pelbagai melalui aktiviti perdagangan. Dan terdapat 3 kuasa penjajah pada zaman pensejarahan ini, iaitu Portugis, Belanda dan juga British. Dan seterusnya yang keempat adalah zaman sejarah moden, yang kita merujuk kepada zaman pasca kolonial, di mana bermula selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, di mana fokusnya adalah kepada perpaduan dan penyatuan serta ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia.
Berikut merupakan zaman prasejarah yang pelajar boleh hayati dan juga melihat proses-proses perubahan yang berlaku antara zaman-zaman tersebut, iaitu seperti kita sedia maklum, bermula dengan zaman Paleolitik, beralih dan berubah kepada Mesolitik, Neolitik dan juga logam atau besi, di mana tingkatnya perubahan tersebut melalui evolusi dan juga perubahan-perubahan yang boleh kita lihat dalam konteks peradaban pada waktu itu. Tahukah kita apakah sejarah bagi negara anda tinggal ataupun negeri yang kita tinggal? Dari mana datangnya nama negeri tersebut dan apakah sejarahnya? Bagaimanakah budaya di negeri anda boleh terbentuk dan diterima bersama sebagai satu budaya? Berikut merupakan soalan-soalan yang boleh menimbulkan minat dan juga fahaman terhadap pelajar untuk mendalami topik kedua ini. Seterusnya, peradaban pribumi alam Melayu juga melalui zaman protosejarah atau kita lihat zaman kerajaan purba atau kerajaan tua, juga dikenali sebagai kerajaan kuno, di mana pada waktu ini penggunaan bahasa Melayu adalah bahasa lingua franca dan terdapat sistem politik tradisi seperti sistem pembesar empat lipatan, sistem jemaah menteri dan juga sistem penaung dan dinaung. Begitu juga dengan sistem sosial yang terdiri daripada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Dan pada waktu ini, sistem ekonomi adalah berkisar dan bersifat sistem ekonomi sara diri. Dalam peradaban pribumi alam Melayu ini, kita dapat lihat perubahan dan juga anjakan yang berlaku bermula daripada kurun pertama hingga kurun ke-6 Masihi, di mana ia adalah merujuk kepada kerajaan ataupun kuasa yang besar, iaitu kerajaan Funan sebagai kuasa terkuat di alam Melayu ini. Kemudian pada kurun ke-7 hingga kurun ke-11 Masihi, kerajaan Sriwijaya berjaya mengambil alih peranan kerajaan Funan sebagai kuasa politik yang terkuat. Dan seterusnya, kerajaan kuasa yang terkuat ini beralih kepada kerajaan Majapahit yang muncul pada kurun ke-13 selepas kejatuhan kerajaan Singasari di Jawa semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Dan seterusnya, dengan kejatuhan kerajaan Majapahit ini, muncullah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang membawa pula kepada kemunculan kerajaan Johor Riau ataupun Melayu Riau sebagai kerajaan terkuat di gugusan alam Melayu. Berikut juga adalah merupakan peradaban pribumi alam Melayu, di mana dalam zaman pensejarahan yang merujuk kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana seperti kita sedia maklum, ia bermula pada awal kurun ke-15, iaitu sekitar tahun 1400. Kehebatan Melaka ini adalah merujuk kepada kestabilan dan keamanan sistem pemerintahan dan juga sistem politik, di mana dia melibatkan pentadbiran dan tadbir urus yang cekap, serta sistem politik yang stabil, iaitu merangkumi Undang-Undang Laut Melaka, Hukum Kanun Melaka dan juga sistem pembesar empat lipatan. Dengan keadaan yang aman dan stabil ini serta makmur ini, di samping lokasi yang strategik, membuka dan juga menjadi tarikan para saudagar pelayar untuk menjadikan Melaka sebagai pusat kegiatan mereka. Ini adalah merupakan titik tolak kepada perkembangan peradaban Melayu, di samping berlakunya knowledge transfer ataupun pemindahan ilmu antara peradaban pelbagai lokasi ataupun pelbagai negeri. Peradaban Melayu ini juga kita lihat sebagai satu rumpun di mana dia melahirkan cabang Melayu Indonesia merangkumi kaum Melayu, Jawa, Sunda, Aceh, Madura, Minangkabau, Bugis, Minang, Iban, Baja, Murut dan pelbagai lagi. Dan kemunculan Melaka ini telah menjulang jati diri peradaban Melayu di tanah Melayu. Seterusnya, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka menjadi pusat tarikan pedagang luar dan secara tidak langsung menjadi pusat tumpuan perdagangan di gugusan Kepulauan Melayu sekitar kurun ke-15. Ia melibatkan para saudagar dari pelbagai benua Asia asing dan juga
Asia seperti India, China dan juga Timur Tengah. Ia adalah 3 kuasa yang besar yang kerap berhubung dengan kerajaan Melayu Melaka. Kedatangan pedagang asing ini juga telah membuka ruang interaksi dan juga pertembungan serta pengaruh peradaban yang merentas dunia, di samping memperkenalkan budaya dan cara hidup mereka kepada masyarakat tempatan. Dan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini adalah asas kepada kewujudan peradaban majmuk sehingga ke hari ini. Dalam kita menerusi pergerakan idea dan juga amalan ini, kita perlu melihat dan mengkaji tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah yang berada di laluan timur barat melalui Selat Melaka, hinggakan kerajaan-kerajaan di pesisir pantai timur Sumatera dan juga pesisir pantai barat tanah Melayu silih berganti dan menjadi pelabuhan sedunia di mana peradaban itu bertemu dan bergaul dan melahirkan peradaban majmuk. Pengaruh peradaban Asia yang pertama iaitu India. Hubungan India dengan rantau Asia Tenggara telah bermula sejak kurun kedua lagi, iaitu melalui kegiatan penyebaran agama Buddha dan juga Hindu, dan hubungan awal ini juga bukanlah berbentuk penaklukan politik kecuali ekspedisi ketenteraan oleh Rajendra Chola. Nama-nama seperti Suvarna Bumi, Tanah Keemasan, Survana Diva, Pulau atas Semenanjung Emas yang digunakan untuk merujuk kepada negeri-negeri di Tanah Melayu yang kaya dengan emas. Perkembangan pengaruh Indianization ini ke atas penduduk berlaku sebelum tahun 1500 Masihi lagi, dan negara yang terawal mendapat pengaruh India ini adalah Kerajaan Funan yang bertapak di lembah Sungai Mekong. Dan kewujudan ini tersebar luas hinggalah kepada Kerajaan Langkasuka, Kedah, Kuala Selinsing, Tanah Merah di Semenanjung dan juga pelbagai kepulauan-kepulauan kecil di Semenanjung ini. Dan kerajaan yang paling kuat dan yang menerima pengaruh India adalah Kerajaan Srivijaya yang muncul pada akhir abad ke-5 Masihi, dan pengaruh India ini meluas dan kuat di rantau Asia Tenggara sehinggalah kawasan ini dikenali sebagai The Greater India. Daripada pengaruh tersebut lahirlah sumbangan tamadun India yang kita dapat kenal pasti melalui konteks ekonomi, seni bina, sains dan teknologi, agama, yoga, bahasa dan kesusastraan dan juga falsafah, di mana pelajar boleh memahami apakah sumbangan ini terhadap konteks peradaban kini. Berikut juga adalah merupakan pengaruh peradaban India ke atas kebudayaan masyarakat Melayu, antaranya institusi pemerintahan, undang-undang, adat istiadat, kesenian, kepercayaan, kesusastraan dan juga bahasa. Seterusnya adalah pengaruh peradaban Asia ataupun Cina. Pengaruh ini adalah merujuk kepada tamadun Cina yang merupakan salah satu tamadun yang terawal di dunia. Hubungan Cina dengan alam Melayu telah wujud sebelum permulaan tahun Masihi sejak zaman dinasti Han, iaitu 140 hingga 117 sebelum Masihi, di mana dalam kerajaan ini berlakunya lawatan dan juga hubungan dua hala antara peradaban dan pengaruh Cina dan juga alam Melayu. Pada zaman dinasti Tang, dia telah membuka 7 jalur jalan dagang dengan dunia luar, salah satunya perjalanan laut dari Guangzhou dengan India, Parsi dan Arab melalui alam Melayu. Sejak dari itu, hubungan Cina dengan alam Melayu semakin kuat yang lebih tertumpu dalam bidang perniagaan, dan kemunculan Melaka telah meneruskan lagi tradisi hubungan baik dengan kerajaan Cina yang membuka ruang jaringan yang lebih luas dalam penyerapan budaya peradaban, khususnya pada zaman dinasti Ming pada abad ke-15. Seperti peradaban India, peradaban Cina juga terdapat sumbangan yang dilakukan terhadap peradaban Melayu, iaitu merangkumi pentadbiran, falsafah, penciptaan, sains, unsur moral dan juga sastra. Begitu juga dengan pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan masyarakat Melayu,
Antaranya, serapan perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu, wujudnya komuniti Baba dan Nyonya dan juga Cina peranakan dari segi pengaruh makanan dan juga pakaian, konteks kekeluargaan dan juga adat. Pengaruh yang ketiga adalah pengaruh Timur Tengah. Pengaruh utama peradaban dari Timur Tengah ialah berlakunya perkembangan agama Islam di alam Melayu ini. Terdapat teori yang menyatakan Islam dibawa terus dari semenanjung tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan. Dan pengaruh peradaban dari Timur Tengah di alam Melayu bermula di Kerajaan Perlak dengan terbentuknya Kerajaan Islam pertama pada 840 Masihi dan diikuti dengan Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1042, di mana Pasai telah muncul sebagai pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam yang boleh dianggap sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama di alam Melayu ini. Kemudian Melaka telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam dan menjadi nadi kegiatan pengajaran serta penyebaran agama Islam bagi seluruh kepulauan Melayu. Peradaban Melayu Islam ini juga telah menyerap dan tradisi tamadun Islam akhirnya melahirkan pusat tamadun Melayu yang lain di tahap dunia, iaitu Melaka pada kurun ke-15, Patani kurun ke-16, Aceh kurun ke-16 dan 17 dan juga Johor, Riau, Lingga kurun ke-17. Pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu merangkumi pelbagai aspek, iaitu konteks perundangan, sistem pemerintahan, pendidikan dan juga sistem ekonomi, di mana ia merangkumi elemen agama, cara hidup, adab, kebudayaan, kesenian dan juga kepercayaan. Pengaruh peradaban Timur Tengah ini juga telah membawa impak yang cukup besar dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Melayu. Ia bukan sahaja menghakis pengaruh peradaban India sebelum ini, tetapi telah mengubah pegangan agama, kepercayaan, pemikiran, cara hidup yang lebih stabil, sistem pemerintahan yang lebih adil, perundangan yang lebih bersistematik dan juga pelbagai konteks lagi. Namun begitu, pengaruh peradaban India tidak sepenuhnya hilang, cuma diadaptasi bersama dan disesuaikan dalam konteks ajaran Islam. Sebagai contoh, hierarki pemerintahan, adat perkahwinan dan juga warisan kesenian. Adaptasi dan penyusunan ini telah memperkukuhkan lagi dan memperkayakan lagi peradaban Melayu sehingga membentuk peradaban Melayu Islam. Dalam kita menerusi pergerakan idea dan juga amalan ini, terdapat proses pertemuan dan iaitu pergaulan antara peradaban hingga ke hari ini bersama sistem kapitalis sedunia, dipengaruhi oleh globalisasi dan juga dipacukan pula oleh dunia digital. Pertembungan dan pergerakan idea dan amalan ini telah menjadikannya lebih rencam dan tidak mustahil amalan setempat menjadi terpecah dan juga tidak utuh. Seterusnya kita melihat kepada pengaruh peradaban Barat, di mana peradaban Barat ini muncul dalam konteks tanah Melayu ini bermula daripada penjajahan Portugis pada 1511, Belanda 1641 dan juga British 1786. Peradaban Barat ini bukan sahaja membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan juga sistem ekonomi masyarakat, tetapi telah membawa implikasi yang besar dalam struktur pentadbiran dan pemerintahan negara, di mana berlakunya pengaruh dan perubahan dalam dua elemen ini. Walaupun pengaruh dari Portugis dan Belanda tidak membawa implikasi yang signifikan kepada negeri-negeri Melayu keseluruhannya, melainkan Melaka, tetapi secara langsung maupun tidak langsung ia membawa implikasi dari segi penerimaan beberapa istilah dalam penggunaan bahasa Melayu seperti almari, baldi. Setelah kemasukan kuasa Inggeris ini, pengaruh Barat jelas kelihatan khususnya dari segi sistem pemerintahan mereka dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya kefahaman berkaitan dengan etika dan peradaban, di mana agama dipisahkan daripada politik yang membawa kepada implikasi yang besar ke atas pembinaan negara bangsa. Selain itu juga, kita juga harus maklum bahawa pengaruh Barat ini juga cuba mengembangkan ajaran Kristian dan telah mendorong para pendakwa Islam mempergiatkan peranan mereka di tanah Melayu. Tujuan utama
pengaruh peradaban barat yang pertama ini iaitu Portugis adalah untuk menguasai perdagangan dan mengembangkan ajaran agama Kristian. Ia tertumpu di Melaka dari tahun 1511 hingga 1641 iaitu selama 130 tahun, dan kesan kepada pengaruh peradaban Portugis ini wujudnya masyarakat serani iaitu perkahwinan campur antara penduduk tempatan dengan Portugis. Dan Portugis juga adalah pengaruh peradaban yang memperkenalkan sistem tulisan Rumi, di mana sebelum ini adalah sistem tulisan Jawi. Wujud juga perkataan pinjaman seperti yang kita telah maklum, dan juga kedatangan Portugis telah membawa keruntuhan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan kemunculan Kerajaan Melayu Johor Riau. Pengaruh peradaban barat yang kedua adalah Belanda, di mana Belanda menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda VOC pada tahun 1602 untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Belanda cuba menguasai perdagangan kain di India dan juga biji timah di negeri-negeri Melayu, dan pusat utama ialah di Betawi, Jakarta, Indonesia. Pada tahun 1641, Belanda telah menyerang Portugis di Melaka dengan bantuan Kerajaan Melayu Johor Riau, di mana penjajahan Belanda tertumpu di Melaka selama 183 tahun bermula daripada 1641 hingga 1824. Dan penjajahan Belanda berakhir dengan Perjanjian Inggeris-Belanda iaitu Perjanjian London pada tahun 1824, dan penjajahan Belanda tidak banyak meninggalkan kesan terhadap peradaban Melayu. Berikut merupakan pengaruh peradaban barat penjajahan Inggeris yang pelajar boleh hayati. Pentadbiran Inggeris di tanah Melayu juga adalah merangkumi kepada sistem pentadbiran semasa jajahannya di tanah Melayu, iaitu sistem pentadbiran Inggeris merangkumi sistem residen, negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dan juga dasar desentralisasi kuasa ataupun kuasa berpusat. Berikut merupakan pegawai Inggeris di tanah Melayu yang pelajar boleh mempelajari dan juga menghayati serta mendalami pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh pegawai Inggeris ini. Aktiviti seterusnya, bincangkan pengaruh etika dan peradaban luar alam Melayu dalam konteks Asia, iaitu China, India dan juga Timur Tengah, dan juga Barat, iaitu Portugis, Belanda dan juga Inggeris. Pelajar boleh menjawab aktiviti ini dalam ruangan komen yang disediakan. Sekian, terima kasih.